Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4, Unit 15, Aku Anak Watan. Tajuk Kemudahan untuk Insan Istimewa. Anak-anak cikgu, siapakah insan istimewa yang dimaksudkan? Insan istimewa ini merujuk kepada individu yang berbeza daripada individu yang lain. Dalam erti kata lain, insan istimewa ini ialah mereka yang mempunyai kecacatan atau mereka yang tidak mempunyai keupayaan secara normal seperti individu normal yang lain. Atas sebab inilah juga mereka dikategorikan dalam golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Baiklah anak-anak cikgu, kamu boleh rujuk halaman 105 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Cikgu berharap murid akan dapat membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula dengan betul dan tepat. Baiklah anak-anak cikgu, pembelajaran kita hari ini akan membincangkan dari segi aspek tata bahasa. Anak-anak cikgu, seperti yang dinyatakan tadi, tajuk untuk hari ini Kemudahan untuk Insan Istimewa. Jom baca bersama cikgu. Zara dan rakan-rakannya membaca brosur tentang kemudahan untuk insan istimewa. Apakah maksud brosur? Pernahkah kamu lihat gambar-gambar ini? Anak-anak cikgu, ini ialah contoh brosur. Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Biasanya di dalam brosur juga terdapat beberapa gambar tentang perkara-perkara yang ingin disampaikan. Anak-anak cikgu Aisyah, mari kita lihat gambar-gambar yang terdapat dalam brosur yang dibaca oleh Zara dan rakan-rakannya. Berdasarkan kepada brosur ini, terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan untuk orang kurang upaya. Antaranya ialah lift khas untuk orang kurang upaya. Lift khas ini disediakan untuk memudahkan pergerakan orang kurang upaya. Oleh itu, kita perlulah memberikan laluan pada mereka untuk menggunakan lift dan kemudahan yang disediakan. Gambar di dalam brosur yang kedua pula menerangkan tentang tandas OKU. Tandas ini dibina khas untuk memenuhi keperluan orang kurang upaya. Cuba kamu perhatikan pada gambar, terdapat palang besi yang disediakan. Ini bertujuan untuk memudahkan bagi mereka berpaut pada palang besi tersebut. Sekarang, mari kita lihat gambar yang ketiga, iaitu kerusi khas OKU di dalam pengangkutan awam. Contohnya, kamu lihat dalam LRT atau dalam komuter. Satu ruang khas telah disediakan untuk golongan ini, terutamanya kepada mereka yang berkerusi roda. Contohnya di sini, mereka tidak perlu bertukar kerusi. Mereka boleh menggunakan kerusi roda yang digunakan. Akhir sekali, pada brosur keempat, kita dapat lihat Zara dan rakan-rakannya telah membaca tentang kad diskaun untuk golongan orang kurang upaya. Seseorang pemegang kad OKU yang berdaftar akan menerima pelbagai keistimewaan dan kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia untuk golongan orang kurang upaya ini. Salah satu contoh seperti dalam gambar, golongan ini akan mendapat potongan harga apabila menaiki pengangkutan awam. Setelah kamu memahami brosur yang dibaca oleh Zahra dan rakan-rakannya,
Sekarang kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan. Mula, tahukah kamu apa maksud ayat tunggal? Mari kita lihat dalam ruangan Munshi Shilik yang disediakan dalam buku teks kamu. Ayat tunggal bermaksud ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh ayat yang diberikan, Ali membasuh kasut sekolah. Anak-anak cikgu, Ali merupakan subjek, manakala membasuh kasut sekolah merupakan predikat. Mari kita lihat contoh lain pula. Wanita itu memakai baju kebaya. Wanita itu merupakan subjek, memakai baju kebaya merupakan predikat. Mudah kan anak-anak cikgu? Sekarang mari kita bincangkan pula ayat-ayat yang terdapat dalam brosur yang disediakan dalam buku teks kamu. Kita perlu menyusun semula perkataan-perkataan yang diberikan menjadikan satu ayat tunggal yang lengkap. Cuba kamu lihat contoh pada brosur A terlebih dahulu. Ayat pertama yang diberikan, lift menggunakan khas, orang, kurang, upaya, OKU. Kamu boleh lihat kan, ayat ini merupakan ayat yang kurang dramatis. Jadi, kita susun perkataan yang sesuai untuk menjadikan ayat ini sebagai ayat yang gramatis. Iaitu, orang kurang upaya dalam kurungan OKU menggunakan lift khas. Mari kita lihat ayat yang kedua. Khas bergerak, memudahkan OKU lift. Setelah disusun, ayat yang betul ialah lift khas memudahkan OKU bergerak. Anak-anak cikgu, mari kita lihat ayat yang terdapat pada brosur kedua. Ayat yang pertama, tandas OKU di pusat beli belah terdapat. Untuk memudahkan kamu menyusun semula perkataan-perkataan menjadi ayat yang lengkap, kamu boleh menulis nombor mengikut urutan pada setiap perkataan. Contohnya, nombor 1 terdapat. Kedua, tandas. 3, OKU. 4, di pusat. Dan yang kelima, beli belah. Seterusnya, bolehlah kamu menulis semula perkataan-perkataan mengikut urutan nombor yang diberikan. Tuliskan ayat yang lengkap pada ruang yang disediakan. Terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Lihat ayat kedua pula. Sangat, selesa, tandas. Ini OKU. Cuba kamu susunkan perkataan-perkataan ini menjadikan satu ayat tunggal yang tepat. Ya, betul. 1, tandas. 2, OKU. 3, ini. 4, sangat. Dan yang kelima, selesa. Tuliskan ayat lengkap pada ruang yang disediakan. Tandas OKU ini sangat selesa. Sangat mudah bukan? Kamu perlu susunkan perkataan mengikut nombor, kemudian tulis jawapan yang lengkap pada ruang yang disediakan. Berdasarkan brosur C dan D, cuba kamu selesaikan soalan tersebut. Tuliskan dalam buku latihan kamu. Terusnya, kamu perlu lihat latihan di bahagian deskripsi. Kamu perlu salin latihan dan lengkapkan dalam buku latihan kamu. Dan tugasan yang ketiga,
jawab soalan kuis yang diberikan. Sekian, terima kasih dan jaga diri.